Jadi cuba kita throwback balik cerita-cerita zaman sinetron, puteri yang tertukar, anak yang tertukar, semua yang tertukar tu. Dan rupanya balik-balik mungkin dia tu adik-beradik yang sama ataupun mungkin yang berbeza. Tapi kenapa jika dia adalah twins yang sama, bila mereka terpisah, seorang duduk kampung, seorang duduk bandar. Yang duduk dekat bandar badannya tak fit, mungkin bergaya lebih. Tapi bagi twins yang duduk dekat kampung, badan fit, tak perlu bergaya, sihat tubuh badan dan sebagainya, sedangkan mereka adalah twins. Jadi apa perbezaan kembar ni yang menyebabkan dia berbeza? Ikut pada normal, kembar ni sepatutnya 99% dia adalah sama daripada segi genetik, perangai dan mungkin akan sama. Tapi bila dipisahkan, mereka dua ni akan jadi dua orang yang berbeza tetapi dihubungkan oleh mungkin mak ayah yang sama kan. Jadi kenapa persoalan tu timbul dan apa jawapan dia? Jawapan dia adalah disebabkan oleh epigenetik. Epigenetik adalah satu sub-study disiplin berkenaan dengan beyond genetik. Maksud dia melibatkan di antara interaksi genetik dan juga persekitaran kita. Jadi epigenetik ni dia ada satu benda yang kompleks. Kita tak boleh cakap senang-senang orang ni sebab dia terpisah dia berubah. Adakah epigenetik ni benda-benda yang kita boleh benda ni adalah benda yang fix? Tak. Okey. Tapi dalam peringkat genetik, epigenetik ni boleh disebabkan oleh faktor luaran dan juga faktor dalaman. Okey, kita pergi pada faktor dalaman. Faktor dalaman ni maksud jin-jin dalam badan kita ni sepatutnya fix. Jadi DNA kita ni dia ada proses turn on dan turn off ataupun kita panggil DNA methylation. Okey, sebagai contoh kita tak ada kanser. Tapi lama-lama bila kita expose kepada persekitaran yang tak baik, macam contoh bersama dengan perokok tegar. Jadi bila kita orang yang DNA methylation kita ni mungkin bertindak balas dengan cepat. Jadi bila kita lama expose kepada orang yang serokok, maka akan button turn on kepada sistem badan kita pada level genetik yang menyebabkan kita boleh terkena kanser paru-paru ke, kanser apa-apa yang berkaitan dan juga kanser-kanser yang lain. Jadi faktor luaran pula disebabkan oleh persekitaran. Contoh, kita ni memang kalau minum teh tarik, susu tu kalau lebih mau separuh gelas. Teh tu sikit saja. Dan kita tak ada sejarah kena kencing manis. Tapi disebabkan oleh kita suka minum teh tarik yang kau-kau punya, pada masa depan kita akan menyebabkan satu faktor turn on kepada jin yang menyebabkan kita kena kencing manis. Dan apa yang menyukarkan keadaan adalah berkenaan dengan pewarisan. Sebab tu bila kita ada orang yang mak ayah dia kencing manis, anak-anak tu kadang-kadang anak dia pun akan kena penyakit kencing manis. Tapi ada anak yang tak kena kencing manis. Jadi benda tu mungkin adalah faktor luaran. Boleh tak kalau kita nak elakkan expression genetik tu kepada anak-anak kita sebelum dia membesar dan dia expose? Untuk peringkat genetik, benda-benda tu tak dapat kita nak elakkan sebab benda tu adalah di-lock. Dia di-lock dalam badan kita. Tapi apa yang kita boleh buat bila dia dah membesar adalah sama ada kita reduce ataupun kita elakkan benda tu. Kita tak boleh nak hilangkan dia totally, tapi kita boleh reduce. Sebagai contoh, kencing manis ataupun obesity. Mungkin dilahirkan dalam keadaan obesity, tapi kalau dia amalkan gaya pemakanan hidup yang sihat, dia ambil zat-zat tertentu yang dia memang kontrol 100%, silat-silat jadi veggie, contoh macam tu kan. Tapi adakah benda tu sukses? Yes, dia boleh sukses. Adakah kita nak eliminate? Yang tu adalah benda yang sangat kompleks untuk kita terangkan.